والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan hisab dan bersalah-salahan segala manusia itu. Setengah mereka itu sangat hisabnya dan setengah mereka itu sedikit hisabnya, dan setengah mereka itu lalu ke syurga dengan tiada hisab, iaitu muqarrabuna. Dan ditanya daripada anbiya atas menyampaikan risalahnya, dan ditanyakan orang yang mukmin daripada amal mereka itu. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani rahimahullahu taala, hingga pada kata dianya dan demikian lagi. Apa makna demikian lagi? Wajib atas mereka itu mukallaf. Nah, wajib pada syarak. Artinya syarak untuk kita belajar sehingga tahu serta yakin, i'tiqad, jazam, putus teguh dalam hati kita. Gitu. Suruh tu sebagai suruh yang putus. Nah, talabul fi'li talaban jaziman. Artinya kalau seorang itu tak ngaji, tak tahu bagaimana nak i'tiqad dalam hati, maka tak i'tiqad dia dalam hati, maka tu masuk dalam janji seksa api neraka Allah Taala. Kerana wajib pada syarak ni, pada rasmi ta'rifnya, ta'rif bil rasmi dia panggil, tadi ta'rif bil haddi dia panggil ma yusabu ala fi'lihi bi ikhlasin, barang perkara yang dijanji pahala syurga kerana mengerjakannya dengan ikhlas, wa yu'aqabu ala tarkihi bila uzrin, dijanji seksa api neraka kerana kita meninggalkannya, tidak mengerjakannya tanpa keuzuran. Tak ada uzur, mana dia ahli untuk belajar. Tahu tua tambah 2 4 2 kali 5 10 tahu. Boleh cakap bahasa orang putih, bahasa orang Jepun, bahasa Korea, macam-macam jenis, tapi tak mengaji ilmu ni, ilmu tauhid ni, maka dosa dia masuk dalam janji seksa api neraka. Silat-silat kalau engkar, tiba-tiba ada orang kata akhirat esok kita kena hitung amal ni, hisab dia panggil. Ada mana ada kafir selalu, murtadun dia panggil. Itu walaiyazubillah.
Kalau setakat tak mengaji tu masih lagi muslim lagi, mukmin lagi, cuma berdosa sebab tak mengaji, tak tahu dan tak i'tiqad dalam hati. Tapi kalau gi ingkar pula, ni hak bimbang ni. Kalau orang kata akhirat esok Tuhan hitung amal kita ni, nah di pada mahsyar akhirat kelak, hitung-hitung apa, tak ada dek sudah. Ketika tu murtadun, riddah dia ni, murtad habis. Itu mana? Wajib atas mereka itu ai syara'an, dari segi hukum syarak wajib atas kita lah. Siapa mereka itu? Kita dah mukallaf, aqilun balighun zakarun, tu hurrun, abdun, tak kira, wajib gapo? Oleh bahawa percaya, beriman, mana mengiyakan, mentasdik di dalam hati, mengizaan dia, mengiya, setuju, kata ya, akan hisab, yakni akan ada hitungan amal di hari akhirat kelak. Itu dipanggil hisab. Tiap-tiap sore dah. Nah. Gapo dia hisab? Kalau kita nak kalau pelajar nak berbik tak boleh lah. Al-hisabu, bermula hisab itu kira-kira. Hisab ni mana kira-kira? Apa makna hisab di sini? Huwa, ialah tauqifullah, menghentilah oleh Allah an-nasa, akan manusia, ala a'malihim, di atas segala perbuatan-perbuatan mereka itu, khairan kanat, baik ke ada perbuatan tersebut, au syarran, atau jahat, qaulan kanat, perkataan ke perbuatan tersebut. Perkataan itu dipanggil perbuatan juga, dia panggil fi'lul lisan, au fi'lan, atau jawarihatan, dia panggil fi'lul jawarih, dia panggil. Tu au fi'lan tafsilan ba'da akhdhihim kutubaha. Jadi makna hisab tu ialah menghenti oleh Allah akan manusia di atas segala perbuatan mereka itu, baik ke perbuatan, jahat ke perbuatan, perkataan ke perbuatan, atau anggota tubuh badan ke perbuatan. Henti-henti secara satu persatu, tafsilan. Bila tu? Ba'da akhdhihim kutubaha, kemudian daripada mengambil mereka itu akan kitab-kitab catatan amal mereka itu. Itulah. Jadi bila tu kita dihitung, dihisap, dikira amal-amalan kita, baik buruk, jarihah anggota tubuh badan ke, atau perkataan kita bercakap ke, setelah mana kita dapat buku catatan. Tu diberi buku catatan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Dah kena sebut. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka adapun mereka yang diberikan buku catatannya dengan tangan kanan atau dengan sebelah pihak kanan. Ikut pihak kanan. Mana kursi ni macam nak jatuh. Kau patuh weh. Patuh ni loh. Ya. Maka ada pun mereka yang diberikan buku catatan amalnya pada pihak tangan kanan. Tangan kanan terima. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka selagi akan dihitungkan amal mereka itu hisaban yasira, akan sebagai hitungan yang mudah-mudah. Jadi terima buku dulu, baru kira amal. Itu tanda Tuhan nak mengizharkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira tak payah hitung tak apa. Tuhan Maha mengetahui kan. Tak sudut tipulah. Sebab tu dalam hadis lain dia,
Nabi cerita akhirat kelak manusia tu ada beberapa golongan yang nak bila Tuhan tanya mula membuat berapa di dunia, dia cerita kelebihan dia. Hak ni berjihad di jalan Allah, perang sampai mati syahid. Hak ni pula mengajar Quran ke hulu ke hilir. Hak ni pula mengajar agama ke hulu ke hilir. Nah, hak ni pula sedekah juta-juta harta dia. Tuhan kata berlawak bohong belaka fakmu ni, membuat kerana itu, kerana ini, kerana itu, dan dapat dah apa hak mu nak, sila ke neraka. Tengok. Nah, itu. Itu makna hisab. Hisab makna hitungan. Bila? Yakni setelah mana ba'da akhdhihim kutubaha, kemudian daripada mengambil mereka itu manusia akan buku catatan kangen buku catatan amalnya. Tengok. Dalam ayat lain tu dia kata iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dekat benar bagi manusia tu hitungan amal mereka itu. Sebenarnya dekat je, kita je duduk rasa jauh. Lambat lagi ni bila tahu. Dekat tu dia kata. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, padahal mereka itu manusia di dalam kelalaian. Berpaling daripada mengingati hari tersebut, hari akhirat tu. Tu. Banyaklah dalam Qurannya. Jadi hisab ni sabit qat'i. Ijmu' wa ajma'ul muslimuna alaihi wa huwa thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Sepakat ulama di atas berlaku hisab. Adanya orang panggil kiraan amal akhirat kelak, setelah mana kita ambil buku catatan tangan kanan kita, dan perkara tersebut sabitun bil kitabi, sabit dengan dalil Quran, was sunnati, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ijma'i, dan ijma'. Tu dah. Banyaklah dalam Quran kalau kita nak baca kan. Habis. Kalau ayat lain tu kata faman utiya kitabahu bi aminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Faman utiya kitabahu bi aminih, maka barang siapa yang diberikan akan buku catatannya dengan tangan kanan, pihak kanan, faulaika yaqra'una kitabahum, maka mereka itu membaca akan mereka itu akan buku-buku catatan amal mereka itu baca. Tu tak malu kata tu. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca olehmu akan buku catatan kamu, memada dengan diri kamu pada ini hari di atas engkau. Nisbah hitungan. Cukup dah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Banyaklah dalam Quran ada sebut tu. Itu nak menunjuk kata bahawasanya hisab tu benar-benar berlaku setelah mana kita dapat buku catatan amal kita. Tak puas hati lagi bila kita baca pergi kita tak ngaku. Tuhan panggil pula saksi. Saksi panggil saksi pula. Saksi siapa? Tak ada orang lain dah, di kita sendiri yang paling dekat sekali dengan kita nya. Mana? Tangan kaki kita. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma, pada hari akhirat kelak, tashhadu alaihim, bersaksi atas mereka itu manusia, alsinatuhum, lidah-lidah mereka itu. Lidah dia nak kecek pelawak tak boleh, jadi kecek benar. Wa aydihim, tangan-tangan mereka itu pun kecek juga, jadi saksi. Ya, betul. Ya tu. Wa arjulu, kaki-kaki mereka itu pun mengaku, bersaksi. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka itu manusia amal kerjakan. Tengok. Tu. Banyaklah. Maklum dalam kita surah Yasin kita baca sama tu.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada ini hari akhirat kelak, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka itu manusia. Nak kecap lawak tak boleh. Tapi nak kecap benar boleh. Nah, nak kecap lawak, nak bekok dengan Tuhan, nak bahang ke Tuhan. Nah, oleh kerah ini. Lepas tu kecap betul ke? Wa tukallimuna aydihim, Tuhan letak sifat penutur perkata pada tangan kita. Kecap. Tangan-tangan kita pula kecap. Ya Tuhan, ya betul. Saya terima rasuah. Saya sogok orang itu. Saya curi barang orang ni. Saya rampas harta orang itu. Saya sekat orang ni dengan kuasa saya, dengan tangan saya. Sebab saya pengurusi masa tu. Saya ada jawatan. Saya tak bagi syekh ni main ngajar. Nah, contoh di sini. Ikut dah contoh. Keceklah tangan tu. Wa tashhadu arjuluhum, naik saksi pula kaki-kaki mereka itu manusia. Hak tangan oyak tu betul tu iyo sudah. Bima kanu yaksibun, dengan apa barang yang mereka itu adalah, mereka itu manusia, yaksibun, usaha mereka itu. Hak kita ada usaha tanpa dunia ni, baik buruk. Tengok, itu hisab dia panggil dah. Habis itu. Tengok, jadi wajib kita kena percaya akan ada orang panggil hari hisab, yaumul hisab, hari hitung. Hari akhirat tu juga. Setelah mana mahkamah tu hari buka, maka diperterbangkan orang panggil buku-buku catatan. Ada hak atas belikat, ada hak sebelah kiri menyasuk, tak nak sini ambil. Hak baik ashabul yamin, ambil tangan kanan. Tu suka nak pula. Tu. Mana ni? Dan bersalah-salahan segala manusia itu, yakni pada hisab. Tak serupa dah. Bukan sama, bukan spesing belaka, tidak. Bagai-bagai. Tak serupa belaka, nah. Tak sama. Nah. Tu dah. Lagu mana tak sama, tengok. Dia kata setengah mereka itu manusia sangat hisabnya, yakni bersangatan susah hitungan amalnya. Teliti betul-betul. Sudah. Ni kita takut ni. Tak usah kata akhirat lah. Kalau ada Roblox JPJ, sudah. Gedebak perut selalu, tak kena mana kereta kita. Kena yang suruh duduk tepi pula. Kali kata, teh lega. Nah, tepi-tepi. Sudah. Gapo pula? Minta lesen. Sudah, lesen ada. Tengok rotek pula. Suruh buka. Sosok pula dah. Suruh turun. Kalau nak cek habis ni nak teliti. Titik peluh jak kalah dah tu ni. Baru JPJ baru. Baru JPJ baru. Nya buka bonek habis, bonek depan, bonek belakangnya, cek nombor chassis, nombor enjin. Habis. Gede barai kita. Gede barai kalah weh. Mana pula? Ada gapo ni? Aku curi kereta ke? Kereta curi ke ni aku beli ni? Sudah. Kayak gitu. Tengok. Bersangatan. Ya. Setengah mereka itu sangat hisapnya sangat ni, sangat susah, sangat teliti, sangat detail. Hisabnya setengah mereka itu manusia. Ni tak jauh lah, kita takut kitanya kalau detail gini. Bila detail gini kan soso terbongkar. Bon tubik. Orang pakat tengok belakang. Tak pada serba besar lagu ni mula. Sudah. Tak pada janggut panjang lagu ni mula. Sudahlah. Malulah. Aib kita. Malu kita. Loh, hai muka ni. Tak nak kata apa. Kalau lah ni kena ikat polis, kalau naik mahkamah pun tudung gini muka dia ni. Akhirat esok nak tudung warna baju-baju pun tak ada. Luruh hai muka ni luruh, totak-totak, rasa malunya. Manusia tahu karena bersangatan payah dan detail. Orang panggil hisabnya, hisab hitung amalnya. Itu dah. Tengok.
Dan setengah mereka itu manusia ni pula sedikit hisabnya. Sedikit ni mana? Hisaban yasira tadi. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka selagi akan dihitung amalnya sebagai hitungan yang mudah, yang sedikit. Apa maksud sedikit sini? Sedikit sini dengan makna Tuhan hitung dia dengan Tuhan. Orang lain tak tahu. Dia dengan Tuhan. Dia kata ni dosa-dosa mu buat mula. Mu tengok balik ni, mu buat kira dosa mula. Tapi oleh kerana mu tutup aib pribadi manusia lain, mu tak umpat orang, mu tak jajakan aib orang, maka aku hapus, aku tutup aib-aibmu, dosa-dosamu, aku ampuh, aku hancurkan, aku hapuskan. Tak ada apa dia dengar, tak ada apa dia tahu. Tu je hitungnya. Masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Masuk. Tu hisaban yasira tu. Tu kita nak minta juga. Kalau tak hitung langsung tu hebatlah ni. Masuk syurga bi ghairi hisab. Hak tu semua orang nak. Orang yang mula-mula masuk syurga bi ghairi hisab, selain daripada Nabi lah, selain daripada Nabi dah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq ni ialah ketua bagi orang yang masuk syurga bi ghairi hisab. Ramai kau masuk syurga bi hisab? Tak ramai. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhiri. Sedikit. Sullatum minal awwalin, 1/3 daripada umat salaf kita yang dahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan sedikit saja daripada umat Nabi yang kedia. Payahlah sikit dah tu ni. Kalau nak serupa dengan Abu Bakar, nak dapat gitu, kena tiru Abu Bakar Siddiq. Lagu mana Abu Bakar Siddiq? Iman dia tu kuat. Sebab tu As-Siddiq, Nabi tak ada habis. Selesai je orang panggil sabda Nabi, Nabi baru habis. Noktah aja kalau kita kata kat bentuk tulisan ada noktah. Baru habis pak sabda Nabi, Abu Bakar, iya selalu dah. Iya betul. Tak ada masa renggak nak mikir dulu. Nak tenung dulu. Iya kau yang. Nanti lu nak nazar, nak fikir dulu, nak tafakur dulu. Tak ada. Sebab tu iman Abu Bakar ni Nabi iktiraf. Nabi kata kalaulah iman Abu Bakar diletak di atas satu dacing neraca bagi dacing, kemudian dihipus sekalian iman umat aku daripada awal sampai akhir, letak pula atas satu daun neraca dacing yang sebelah dia tu, pasti berat lagi neraca iman Abu Bakar. Saya hebat kali ni, dia ada satu bendera khusus, bendera Siddiqin. Kayak kita doa supaya hak mati-mati di kalangan kita tu masuk bersama-sama dengan an'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka itu, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Kayak gitu. Yang membawa bendera Siddiqin di kalangan umat Nabi Muhammadnya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dia penghulu. Assistant dia Sayyiduna Ja'farus Shadiq. Ja'farus Shadiq ni keturunan Nabi, dan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Itulah gitu. Kerana tu anak dia tu sambung bumbu kait. Sebab tu kalau orang Syiah ni dia kata dia ni pembela Ahlul Bait, bohong. Pasal apa? Pasal Imam Ja'farus Shadiq tu cucu, bukan hanya cucu Nabi juga, cucu Abu Bakar As-Siddiq. Tengok orang panggil nasab dia sebelah mak dia. Kok sebelah Abu Bakar, kok ayah sebelah Nabi, kok Fatimah lah sebelah Nabi, kok Fatimah maksudnya. Cucu Nabi, cucu Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba kita kata kita bela keluarga Nabi, tapi caci maki Abu Bakar, berhala Al-Latta, kata mazhab bohong tu panggil mazhab bohong, nipu tu. Baik. Tu dia panggil hisab yang sedikit, mana hisab yang mudah. Lagu mana mudah? Yakni antara dia dengan Allah Ta'ala saja. Tuhan tak cek sosok, Tuhan hanya tunjuk dosa-dosa dia buat mula. Hei hamba Tuhan, hei anak adat, hei si fulan bin si fulan, ini dosa-dosa membuat mula. Tak ada siapa dia dengar, dan tak ada siapa dia tahu gapo hak Tuhan hitung dengan dia sama-sama. Maknanya gitu.
Tapi oleh kerana mu ni mula tutup aib orang yang bersifat pribadilah. Kenapa tu? Mana ayyara li akhihi dzambin lam yamut hatta ya'malah. Nabi kata siapa yang menjaja-jaja keaiban saudara dia, yakni aib yang bersifat pribadi. Contoh dia zina, dia minum arak, itu aib pribadi tu. Dia tidak berjerakit atas orang lain. Dia minus orang dalam rumah, dia tak semaya atau semaya lewat. Itu aib pribadi dia panggil. Ada pun orang panggil kesalahan hak berjerakit dengan masyarakat, itu tidak panggil aib pribadi tu. Mengajar hukum hakik salah, ajaran sesat, itu tak boleh kita nak sipai. Biarlah aib dia kita tutuplah. Tu dia panggil kitmanul ilm, menyembunyikan kebenaran. Bahaya tu. Idza zahara al bid'ah wa sakata al alimu fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Bila zahirnya bid'ah dalalah, sesat, bawa akidah sesat, mengajar hukum hakik salah, ikutlah. Tiba-tiba si alim yang tahu tentang kesesatan orang tu, kesalahan orang tu dalam penyampaian ilmunya, diam, tak nak ayat. Biarlah masyarakat sesat mampu gila. Siapa dia suruh malah mengaji dengan aku? Sudah. Dia tidak ke depan untuk menyatakan tidak benar ni, salah ni, bercanggah dengan ajaran Nabi, ajaran Allah, Rasul, kitabullah, sunnah Rasulullah, ijma' ulama' ni. Dia tak ada ke depan. Dia senyap, duduk sore di rumah dia. Maka di atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia akhirat kelak bakal laknat habis. Mu tahu? Aku tak ayat. Sudah. Sebab tu sekarang ni kalau manusia laknat kerana kita rayak perkara yang sebenar, biar, tak apa. Akhirat esok kita bersumpah dengan Tuhan. Tu dah. Fa inna ma'alaikal balagh. Maka hanya atas engkau hai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sore ke? Kita yang menyambung risalah Nabi Muhammad ya juga. Balagh, sampai aja rayak. Wa alainal hisab, kami yang akan hitam. Surah pada tu kita rayak-rayak dah, ini tak betul ni ajaran ini, jangan mengaji dengan orang ni bukan mengaji agama ni, dia tak pernah mondok, tak pernah madrasah, salah dia mengajar tu. Mana boleh kata huwal awwal wal akhiru, dia tu bukan Allah. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Mari di mana tafsir lagu tu? Contoh, ataupun Allah tu tak hidup tak mati, salah tu. Allah tu hidup tak mati. Contoh, ini orang bukan ustaz ni, bukan mengaji agama, tak madrasah, tak mondok, tak ada syahadah sijil, iktiraf daripada guru yang muktabar, tak ada. Tiba-tiba jadi ustaz mengajar, jangan kita ikut. Tiba-tiba manusia laknat kita. Manusia maki kita, manusia caci kita di dunia. Tak apa, sesat dah tugas kita. Akhirat esok dia tak boleh laknat kita, dia laknat diri sendiri. Tu Allah tu guru tu ayat dah mula, ustaz tu pesan dah apa aku tak ikut. Aku pergi bela pula kesesatan ni. Sesat, urusan kita sesat. Tapi kalau kita tak layak di dunia, kenapa kita tak sewi orang manusia marah, maki kita, laknat kita, benci kita? Biarlah dia nak jadi sesat pun, biar dia lah. Fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Tuhan laknat selalu dah, malaikat pula laknat selalu dah, kerana malaikat tahu perkara yang sebenar, kerana Tuhan rakyat. Tapi manusia nanti akhirat baru laknat. Tu berat tu ni. Tu. Loh, mu tahu apa untuk ayat? Sudah, nak jawab mana kita? Kita tu menyembunyi kebenaran. Kitmanul haq dipanggil. Habis itu. Dan setengah mereka itu manusia ni pula lalu, yang ni masuk ke syurga. Lalu ni makna masuk, bukan lalu apa kita kata lalu ni macam kita lalu tak ada surah ni, lalu cerah tak surah apa ada kan. Tu lalu tu, kita lalu ni maksudnya selisih. Lalu bukan lalu masuk tu dah, masuk tu mana lalu sini masuk dah.
Setengah mereka itu manusia ni lalu yang ni masuk ke syurga dengan tiada hisab. Ada juga. Tak ada hisab lagi, tak ada hitung lagi. Masuk. Tak ada hitung dah. Pakai masuk syurga bi ghairi hisab. Hak ni hak kita nak ni. Tu. Orang yang masuk syurga bi ghairi hisab kebanyakannya ialah orang yang hisab banyak di dunia. Bukan hisab berarti ni. Hisab, dia hitung diri dia dah di dunia ni. Tu. Sebelum nak tidur ke apa, dia hitung selalu dah. Banyak pahala kau, banyak dosa hari ni. Banyak ibadat kau, banyak maksiat. Dia hitung selalu dah. Maka ketika mana dia banyak maksiat, ada maksiat dah kita kata, tu dia bertaubat. Segera dah dia taubat. Allah, aku buat maksiat ni. Allah, aku bazir masa ni. Adulah. Tu. Bazir masa tu pun ya di sisi orang yang muqarrabun itu maksiat. Orang yang dekat dengan Allah Taala. Dia panggil hasanatil abrar, sayyiatil muqarrabin. Kebaikan di sisi orang yang berbuat baik itu masih lagi kejahatan di sisi orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kira-kiranya salah apanya kalau duduk santai-santai atas kursi ni baca surat khabar ataupun main catur ke main dam ke ni, apa dosanya? Ada larangan ke dalam Quran? Tak ada. Lepas tu apakah tidak sia-sia masa dia? Jadi seorang yang dalam kata-kata nasihat ulama dia kata man tawajjaha bima la yu'nihi fatat alaihi ma yu'nihi. Gitu. Begitu itulah. Siapa yang berhadap kepada perkara yang tidak ada manfaat pada agama dia, maka luputlah dengan barang yang ada manfaat pada agama dia. Fatat alaihi ma yu'nihi. Gitu. Terluput Jadi orang panggil menyia-nyiakan umur, usia, masa. Masa ni orang panggil umur ni kurnia Allah Taala ni. Kalau kira tak dosa, tapi di sisi orang yang hampir dengan Allah Taala macam dosa dah tu. Macam dosa dah tu. Kelalaian dengan Allah Taala. Macam hati kita ni kan. Kita ni banyak lalai dengan Allah Taala. Tak ingat ke Tuhan. Hatta dalam semaya hak disuruh ingat ke Tuhan tu pun tak ingat ke Tuhan. Kalau kira dosa dah. Dia penting kita tu ikhlas semaya tu. Ingat orang panggil perintah Tuhan mana? Rokok, sujud, rakaat ya ke berapa? Padai dah, cukup dah. Itu gitu. Tapi kalau di sisi orang yang hampir dengan Allah Taala, orang ni masih lagi berbuat kejahatan. Pasal apa? Pasal hati dia tu bukan ingat ke Tuhan. Duk ingat ke pahala, duk ingat tu. Ingat selain daripada Tuhan. Pahala Tuhan, syurga Tuhan lain daripada Tuhan. Kayak gitu. Jadi orang hampir dengan Tuhan ni ya lain sikit level dia tu. Tak serupa. Yang kita buat samalah. Macam kita ni tak apa dah. Kita semaya, puasa, zakat, haji berapa ni kan apa? Rajaan li thawabillah. Kerana harap kepada syurga Allah. Khaufan an iqabillah. Takut dengan seksa neraka Allah. Cukup dah. Tapi syurga Allah dengan neraka Allah tetap bukan Allah, ghairullah, selain daripada Allah. Di sisi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Taala, itu masih lagi dikira sebagai satu salah tu. Salah di sisi orang yang muqarrabin, bukan dosa neraka waktu ambil ada. Itulah gitu. Jadi orang yang banyak hitung hisab. Sebab tu kata Abu Bakar As-Siddiq atau Sayyidina Umar kata, hasibu, hitung olehmu qabla an tuhasabu alaikum, sebelum daripada kamu dihitungkan akhirat kelak di atas kamu. Hitung, kira di dunia ni sehari-hari kita buat banyak hak baik ke banyak hak buruk. Kalau kita hitung sejak daripada subuh bangun sampailah nak tidur balik ni, bila ada dosa-dosa, segera kita taubat. Astagfirullahalazim, banyak dosa aku ini, tengok kau tu, dengar kau ni.
salah ngopak kau itu, aduh lah, aku kena pergi minta maaf ni, minta maaf selalu, takut mati malam ni kau. Contoh, pasal itulah dianya masuk syurga bighairi hisab. Ada pun orang macam kita ni tak ada hisab-hisab, bangun pagi celek mata fikir nak buat gapo, sampai tidur kelik esok nak buat gapo, duk fikir esok nak buat gapo semua, esok untung di mana, nak berak di mana, nak makan di kedai mana, nak ni ni tak ada nak hitung lah amal dia. Nah, tak ada nak hitung. Maka ketika tak ada nak hitung tu, dia nak taubat bila? Kalau terkabar ke, baru dia taubat. Kalau tak sedar gapo dia buat tu dosa, tak taubat. Kayak gitu. Tapi masih lagi ada lagi lah tadi tu. Hisaban yasira tu masih ada lagi. Jadi orang panggil masuk syurga bi ghairi hisab ni bukan senang tak. Bukan mudah tak. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Itu. Habis. Siapakah mereka itu yang masuk lalu ke syurga ni, masuk ke syurga dengan tiada hisab, bi ghairi hisab, dengan tak kena dihitung amal, iaitu setengah mereka itu yang masuk dakhalal jannah bi ghairi hisab ni muqarrabun, orang-orang yang hatinya hampir dengan Allah. Taqarrub apa hampir dengan Allah digelar muqarrabun kerana hati dia senantiasa taqarrub ila Allah, memperdekatkan diri dia, hati dia tu kepada Allah. Dekat ni bukan dekat hissi maknawi mana ni. Bila dekat tu kan senantiasa ingat, itu lazim daripada dekat, senantiasa ingat. Macam benda duduk dekat dengan kita, senantiasa kita ingat, kayak gitu. Nah, tu anak kita, bini kita hak duduk dekat dengan kita ingat sama ke dia? Ingat sama-sama. Nah, anak kita hak duduk dekat kita. Kalau anak kita duduk jauh, jarang sekali balik, kadang-kadang dia lupa ni. Ada seorang lagi anak aku. Kalau duduk dekat sama, duduk mari jalan sama, bila dekat juga ingat sama. Itu nama muqarrabun, orang yang hampir hati dengan Allah. Artinya hatinya senantiasa ingat pada Allah. Bermakna hati dia tu benar-benar menjadi baitullah, rumah Allah, tempat Allah menguasai dalam diri dia. Tu gitu kan. Qalbul mukmin baitullah, hati orang mukmin tu ialah rumah Allah. Macam hati kita sekarang ni, kita tak sibuk nak memperhiaskan hati kita tu dengan ingatan kepada Allah, zikrullah. Maka sebab tu hati kita tu macam-macam ada. Ghairullah, aghyar, akdar, masiwallah tu bersumbat amat dalam hati kita. Allah tak ada dalam jiwa kita. Bila ada, nanti sakit, nanti susah, nanti bengkerak, nanti dekat nak mati, barulah ya Allah, baru ya Allah. Tu kita ni, orang-orang biasa macam kita. Tu orang wali, orang yang sudah di makam jam'i dia panggil, makam beripung dia panggil, maka hampir makan qurbah. Orang ni hati dia senantiasa nafas demi nafas tak putus ingat, sedar, syuhud, rasa, zauq, wujdan Allah. Orang lagu ni lah hak ayat kata hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi rabbi jallallah, cukup bagi aku keagungan Allah, ma fi qalbi, tidak ada dalam hatiku ghairullah, lain pada Allah. Orang ni hak layak kecek lagu tu. Kita lah ni tak kira dah, asal bunyi lagu kat baca semata. Makna apa tu kalau tahu tu malu rasa. Malu, kena malu kita. Tu habis. Kemudian dan ditanya daripada anbiya, daripada para nabi. Ditanya pula para nabi pun nak tanya ni. Tu Tuhan tanya para nabi. Hei Nabi Nuh, hei Nabi Idris, hei Nabi Saleh, hei Nabi Musa, hei Nabi Isa. Tuhan tanya. Tuhan tanya. Tu dah. Tanya berapa? Tanya atas menyampaikan risalahnya, risalah para anbiya, para nabi-nabi tadi. Tu dah. Hei Nabi Nuh, Tuhan akan tanya. Lepas tu Nabi Nuh akan jawab, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua anbiya akan jawab, ya, sudah kami sampaikan kepada bangsa kami, kaum kami.
Tuhan tanya pula, siapa saksi? Siapa saksi? Siapa yang jadi saksi kepada umat kepada kebenaran nabi-nabi dulu? Ni kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Gitu. Jadi bila para nabi itu jawab, ya Allah, sudah kami sampaikan risalah perintah kamu wahyu kepada kaum kami, bangsa kami. Begitu sekali adilnya Allah Ta'ala kepada kaumnya lawai para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Tuhan tanya pula, siapa saksi? Hei Musa, siapa saksi? Hei Nuh, siapa saksi? Siapa? Jawabnya, umat Nabi Muhammad saksi kami. Tengok. Lalu kita lah yang akan jadi saksi. Ya Allah, kami bersaksi bahawasanya para nabi ni menyampaikan dakwah mereka kepada kaum-kaum mereka. Lalu siapa pula jadi saksi atas kita? Siapa jadi saksi atas kita pula? Mu tahu di mana? Mu saksi kah? Mu hidup sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mu tak ada jumpa. Mu tahu di mana kata para nabi-nabi dulu menyampaikan kepada kaum mereka risalah, wahyu yang aku suruh sampaikan. Wa takuna rasulu alaikum syahida. Nabi Muhammad lah pula jadi saksi di atas kita. Susah. Tu lagu tu dah. Tu habis itu. Kemudian, dan ditanyakan orang yang mukmin daripada amal mereka itu, dan ditanyakan orang yang bid'ah daripada agamanya, dan ditanyakan orang yang kafir daripada mendustakan segala rasulnya. Tengok. Itu nak ayat kata akan disoal jawab akhirat esok. Tu dah. Akan bersoal jawab. Akan tanya muat ke apa mula? Muat ke apa mula? Bukan Tuhan tak tahu tu, Tuhan tanya tu supaya kita hak tak tahu tu tahu. Tu Tuhan tanya tu nak menzahirkan keadilan Tuhan. Tu maknanya. Dan ditanyakan orang yang mukmin daripada amal mereka itu orang mukmin. Tu musmaya tu sebab apa? Musdekah tu sebab apa? Habisnya tanya habis. Kalau hak hisab, hak hisab dengan hisaban syadidan tadi tu lah. Hisab yang bersangatan. Kalau hisaban yasira dah, apatah lagi bi ghairi hisab, mau lagilah. Kalau hak hisaban syadidan lagu tu. Nampak duk semaya mula dah. Semaya tu ngaji tak? Maksudnya. Ngaji di mana semaya? Allahu Akbar tu belajar di mana sebut lagu tu? Sudah. Yang tanya sosok dia ni. Tu murakak lagu ni, musujud lagu ni habis. Tu hisaban syadidan. Hitung yang memayahkan, yang bersangatan. Dia tanya habis. Tu. Janganlah we kena lagu ni lah. Dan ditanyakan orang yang bid'ah dhalalah daripada agamanya. Tanya enggak? Tu mu'iktikad ini Nabi mana aja? Sahabat mana aja? Tabi'i mana aja? Tabi'i mana aja? Habis. Tu mu kata roh tu boleh masuk dalam tubuh orang tu, tubuh orang ni getayangan masuk. Siapa aja? Tu. Tak ada siapa aja, saya rekod sendiri. Tuhan, saya rasa Tuhan ni kuasa. Okey. Jawabmu bid'ah dhalalah lah. Bid'ah dhalalah lah. Tengok. Dan ditanyakan orang yang kafir pula. Tuhan tanya juga orang kafir. Main. Tuhan tanya orang kafir. Tanya apa? Daripada yang ni tentang daripada mendustakan, mentakzibkan akan segala rasul mereka itu orang kafir. Tuhan tanya. Tu mana? Bapa mu kata nabi nabi itu bukan nabi. Bapa mu kata hak nabi bawa tu bahawa belaka. Sahih, rekod-rekod kan, palsu, gila lah dan sebagainya. Tuhan akan tanya. Jawab gila kalau hak kafir kan. Alhamdulillah kita bukan orang kafir. Tu ingat. Habis itu pendek katanya, bagaimana kita nak i'tikad tentang hisab? Kaifa i'tiqaduka bil hisabi? Bagaimana kita nak pegang dalam hati kita tentang masalah hisab, dihitung amal? Kalau kita Arab kata a'taqidu, aku berpegang dalam hati aku. Maknanya aku yakin, putus teguh annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ba'da an yajma'an nasa,
kemudian bahawa menghimpun Allah akan manusia ilal mahsyari, kepada mahsyar, yuhasibu kulla wahidin, Tuhan akan hitung tiap-tiap seorang. Tu dah, tiap-tiap seorang. Hak ni masuk syurga bagi masuk. Hak ni hisaban yasira, hak ni hisaban syadida. So tanya sudah. Wa yuqarriruhu, dan mengakuilah ataupun memutuslah, Tuhan akan putuskan buat keputusan. Wa yuqarriruhu, Allah Taala akan putuskan ala ma fa'ala min khairin aw syarri, di atas apa barang yang telah mengerjalah manusia itu daripada kebaikan dan kejahatan. Wa tashhadu, dan menaik saksilah manusia ni ala jahidina jawarihuhum, di atas kekufuran mereka itu oleh segala anggota-anggota tubuh badan mereka itu. Tengok. Wa tazharu likulli fadaihuhum, dan nyatalah bagi tiap-tiap segala kekejian mereka itu manusia. Wa taqumu alaihimul hujjah, lalu didirikan di atas mereka itu hujjah, dalil, burhan, saksi. Wala yabqa lahumul uzru min mahajjatin, dan tidak kekal bagi mereka itu keuzuran daripada hujjah ya Allah Ta'ala buat. Tak boleh nak lagi, tak boleh nak ngelak dah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, mana-mana orang yang buat hijau amal yang baik walau sebesar zarah tu pasti dia akan diperlihatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, siapa yang beramal sebesar zarah akan kejahatan pasti diperlihatkan. Itu habis itu. Kemudian kita sambung lepas raya lah pulaknya, nak Ramadan lah kita ni. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu tiap-tiap mukallaf bahawa percaya akan dikeluar segala mukmin yang mengesakan Allah Ta'ala daripada api neraka. Bila tu? Kemudian daripada diseksa. Ini satu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mana? Orang beriman, iman yang sah, akidah yang sahihah, walaupun kekuatan iman tu, kebesaran iman tu, kelazatan iman tu hanya sikit, seumpama sebesar zarah, tapi benar sah, maka kalau takdir Tuhan tak apung dosa dia, wala'iyyazubillah, masuk neraka, akan dikeluarkan masuk syurga. Ini pegangan kita ahli sunnah jemaah. Itu wallahu a'lam. Kita sambung semula pula. Wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, sedikit perkembangan pembinaan masjid pondok kita tu, Masjid Rawdatul Nahdliyin. Alhamdulillah, pada hari Sabtu itu takdir Allah Ta'ala cukuplah RM259,300 untuk kita slab bumbung dan buat bim kubah masjid. Semua ni khijat Tuhan belaka lah. Kalau nak harap kau tabung, adalah ratus-ratus. Nak harap kau kutip Facebook, teruk sangat. Seminggu 2, 3, 4 ya teruk sangat lah ni. Jadi hari itu, hari Sabtu, hamba tahu tiba-tiba ada orang hamba Allah Ta'ala hari ke tanah pondok, sedang mulai hamba berada, Allah RM50,000 cukup selalu dah RM259,300. Jadi sekarang ni progres untuk slab bumbung dengan bim kubah tu berjalan dengan lancar. Jadi kita sudah alih pula untuk kubah, menara dan tempat wuduk serta bilik air. Tu betul juga tu, tempat wuduk, ada tempat wuduk.
Tapi waktu sikit-sikit lah bila air, tu penting juga bila air. Jadi insya-Allah masih terbuka lagi untuk kubah. Dan menara ada dua, menara untuk air, menara untuk speaker. Sebab Masjid Nabawi tu kan ia ada menara coklat gitu, lepas tu ada menara hijau kan. Jadi kita buat dua menara, menara untuk speaker, menara untuk takai. Jadi pakar-pakar doa, mudah-mudahan tak tahu dah berkat siapa doa tu. Allah Taala mari hantar orang-orang lagu tu. Mari sore 10,000, mari sore 5,000, mari sore 20,000, 30,000. Akhirnya cukup, walaupun tak sampai target lah, kita target akhir bulan 2 gitu. Ni nak dekat akhir bulan 3, nak masuk Ramadan baru boleh lancar untuk progres selek bumbung